analisis ni digunakan, apa falsafah dia, apa benda yang ni, minta maaf saya terpaksa deny. Tadi saya masukkan tapi saya terpaksa deny. Okay. Apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak baca dalam chart ni. How to read the technical chart. Last time, 2 minggu lepas, kita belajar tentang basic trading. Basic trading maksudnya apa itu CPO. Kita tahu CPO ni benda apa. Dan klien-klien saya dah tahu, ini bulan 7. Bulan 7 apa kena buat? Tanya Zaki. Zaki jawab sikit. Jangan bagi hint je. Bagi hint all in cakap kat dia orang. Jual tanah, jual semua, jual. Sebab apa bulan 7? Dengan Tok, mesti tahu bulan 7 ni ada apa. Bulan 7 kat atas ni ada apa. Waalaikumsalam Tuan Azhar. Okey, kita mula malam ni. Alright. So, mana yang nak tengok muka Tok? Tok buka kamera sekejap. Sebab tadi ada wife lalu lalang kat belakang. Okey, ini saya. Saya sama bertongkolok. So, tahun ke-8 saya dalam trading. Ups and down. Alhamdulillah. Ups and down dalam hidup saya. Kita bakal mengecapi kejayaan. Di mana proses dalam trading ni bertakah. Dia bukan macam mi Maggi masak 2 minit cepat dimakan. Sedap dimakan dan cepat dimasak. Tak, trading adalah proses. So, saya minta tuan-tuan clearkan ilmu-ilmu yang ada, you belajar dengan Sifu, dengan imam ke apa ke, you tak tepi. Kita belajar cara Tok. Cara Tok, lambat tinggal. Tu dia. So, malam ni, kita akan bedah satu persatu. Macam mana kita nak baca technical chart? Apa benda technical chart? Natang apa technical chart ni? Okay. So, tutup kamera balik. Okay, kita tengok slide yang pertama saya. Ni lah Tok. Ni dia saya. So, insyaAllah tahun 2025 doakan untuk masuk Iron Man. Alright. So, dalam chapter technical analysis ni, ini adalah siri webinar Tok. Makna kata, siri webinar dia ada next, ada belajar lagi. Ada lagi dalam. Makna kata, Tok jalankan secara percuma. Tok cakap jujur, benda ni you boleh dapat dalam internet, you boleh belajar dalam internet secara percuma. Tapi kalau you datang sebagai untuk belajar secara macam ni berdepan, secara ada orang yang menegur, itu lebih baik. Kalau you just baca macam kita baca buku lah. Kalau kita sebenarnya tak payah pergi sekolah pun, baca je buku sejarah tu, baca je buku kimia tu. Faham tak? Takkan faham. Dia mesti ada orang yang berkongsi, ada yang orang memberi experience apa yang dia dah duduk dalam market ni, apa benda yang nak dia kongsikan, do and don'ts. Benda tu yang mahal. Kalau tidak, tak adalah peranan guru-guru di sekolah. You boleh buat, tapi dalam sesi macam ni, ini yang mahal. Pengalaman saya yang saya ada sekelumit ni, saya akan kongsikan. Okay, untuk malam ni kita nak tengok apa itu technical analysis. Orang nak cerita, aku belajar tengok chart. Tengok chart, tengoklah chart kan. Tapi di sudut di sudut chart tu apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar technical analysis. Kita macam mana nak menganalisa secara teknikal pergerakan harga. Nanti kita hurai lebih panjang lagi. So yang kedua, kita nak tengok harga yang diplot, cara harga diplot. Dia ada banyak cara harga diplot, terlampau banyak. So bila terlampau banyak, kita nak pakai yang mana? Nak pakai western chartist ke, kita nak pakai barat punya ke atau timur punya? Yang ni kita akan kupas. Kalau you baca, you boleh kata aku nak pakai western, itu pulang. Tapi malam ni saya akan suggest mengikut Tok punya experience. Okay. So, time frame. Dari sudut time frame, apa tu time frame? Kenapa perlu tengok time frame? Jadinya, benda-benda ni you boleh dapat. Kalau saya tengoklah orang ajar basic, dia minta bayar RM50. Ini percuma. Yang sekata orang pada malam ni, ini adalah jariah saya. Mana kata jariah, saya akan ajar bersungguh-sungguh. Saya akan buat betul-betul. Tak faham, tanya. Jangan lena. Jadi tahniah pada tuan-tuan. Jadinya, lepas tu kita nak tengok macam mana sebenarnya harga ni bergerak. Harga ni bergerak macam mana? Kalau kita tahulah, kalau Tok, kalau bergerak, kalau jogging, Tok berguling. Macam tu cara saya. Tapi kalau harga dalam pasaran, macam mana dia bergerak? So kita nak tengok trend. Apa cara kita nak tengok trend? Kita nak tengok trend. Kita akan tengok satu-satu. Tapi tak adalah sedalamnya. Tapi kita akan bagi sebaiknya. Tu dia. Ya, betul Wafi, betul Prakyut, handsome, betul. Baik. So kita nak tengok indikator-indikator asas yang ada dalam chart kita. Okey, yang pertama, siapa yang tak ada benda ni tolong buat dulu.
Tolong buat dulu. Okay. Kita buka dekat slide tu. Okay. Buka kat sini. Okay. Tok pakai satu apps, website apps yang dipanggil TradingView. Okay. Ini TradingView tuan-tuan. Okay. TradingView ni, okay. Tok dah pakai selama berapa tahun? Ya, 5 tahun dah pakai. So maksudnya 3 tahun lepas Tok pakai Bursa Station. Kena bayar mahal. So sekarang Tok pakai TradingView. So TradingView ni boleh dipakai secara percuma. Percuma dalam kurungan. Maksudnya you nak lebih, dia kena bayar. Contoh dia, you nak dapat harga CPO secara kan, you kena bayar lah. Dia bagi percuma, tapi ada certain dia percuma. Okay, you boleh buka, you boleh sign up, nanti keluarlah nama you kat sini. Ni gambar saya. Time ni saya berbasikal sepanjang daripada Wang Kelian sampai ke Johor Bahru. Sampai ke hujung lah. Hujung Singapura lah. Ni tahun 2012 dulu. Hanya main-main tu boleh masuk Ironman. Okay, saya dah pakai 5 tahun. So, you boleh buka, you tengok siapa yang nak tengok idea-idea tu pakai macam dia macam FB lah. You boleh tengok lah saya punya analisis. So contoh macam ni. Saya Tok menjangkakan harga soyabin. Dia bagus. You boleh tengok. Okay, Tok jangka dia naik sampai sini. Kita tengok. Dia sampai ke tak ni? Ke Tok tipu je? Mari kita tengok. Sampai. Sampai dah tuan-tuan, sampai dalam kotak kuning. Macam mana Tok boleh baca ni? InsyaAllah kita akan berkongsi secara bertakar. Okay, ni contoh. Ni. Itu hari, pada bulan 6 itu hari, ramai orang cakap SPO nak turun. SPO nak turun lagi. Tapi 22 Jun, Tok melawan arus. Orang cakap nak turun, tapi Tok kata aku cari buy. Tak kira cari buy. Tengok. Tok 22 Jun cakap dia nak naik sampai sini. Kita tengok. Apa jadi? Nampak. Tu dia. Tok jangka sampai sini. Jadi Alhamdulillah. Tak jadi macam mana tapi dia naik lah. Tapi klien-klien Tok semua dah well known, dah tahu. Sebab dia naik. Okay, kita tahu sebab apa dia naik. Tu dia. Okay. Boleh tengoklah. Terlampau banyak lah saya punya idea. Ada benda jadi, ada benda tak jadi. Macam Rekton ni saya tak tahulah. Kalau saham ni mungkin tak bergerak lagi. Kita tengok apa jadi pada Rekton. Kalau dia jatuh, jatuhlah. Jatuh. Kita jangka dia nak naik lah. Saham end to end dia tengok. You boleh tengok. You boleh add Tok dekat TradingView. Okay, ni dia. TradingView. Type nama. Then you boleh ni lah. Add. Wow, yes, kemas. Memang kemas. Tok kemas Tok pakai tanjak. Okay, dah boleh buka. You launch chat. You boleh tengok lah. Okay. TradingView ni ada orang siap buat kelas dan bayar lagi. Tapi dengan Tok you boleh belajar percuma. Okay. Dekat sini katalah you nak tengok. You tekan cari simbol. Katalah you nak tengok FCPO. You type FCPO. Type FCPO. Type FCPO dia akan keluar lah. FCPO. So kita fokus FCPO malam ni. Kita boleh tengok juga live market. Tapi kita tengok FCPO. So kita ambil lah current contract. Dia keluar macam ni. Inilah pergerakan harga FCPO. Okay. Alright. Inilah. Sini ada harga. Sini ada time. Mana kata? Harga versus time. So, dalam chart inilah yang kita nak tengok. Yang kita nak buat technical. Kita nak buat analisis. Cakap kat dia minta maaf lambat tinggal. Dia banyak nak masuk ni. Saya tahu. Okay. Kita tengok dalam kita punya slide. Okay. FCPO ni, dia adalah Malaysia market, nation market. Dia bukan global. Dia Malaysian market. Tapi satu dunia boleh tengok. Market dia adalah di Malaysia. Mana saya punya slide tadi? Ni dia ada. Okay. Ni. Sekejap Okay. Alright. So kita tengok yang seterusnya adalah okay, apa itu technical analysis? Okay, bila orang tanya you apa tu technical analysis? You jawab macam ni. Aku nak kaji alat sebagai alat untuk mengkaji pergerakan harga dan menggunakan chart. Itu jawapan dia.
Jawapan orang pasar. Kalau you nak ambil you punya definisi yang betul-betul terpulang. Tapi tu senang. Alat mengkaji pergerakan harga. Sekejap saya unshare sekejap ni. Ada hal sekejap. Sekejap. So, apa itu teknik saya? Alat mengkaji pergerakan harga. So, dari sudut ni kita nak tengok harga ni nak ke mana? Nak naik ke? Nak turun ke? Nak tergolek ke? Nak jalan-jalan ke? Nak berguling ke? Kita akan tengok. Based on apa? Based on technical. Okay. Ni falsafah dia. Tolong ingat tuan-tuan. Saya bagi tahu awal-awal, kalau you buat technical analysis, dia ada falsafah di sebalik technical analysis. Falsafah dia apa tuan-tuan? Tindakan pasaran mengabaikan segala-galanya. Maksudnya apa? Sehebat mana pun you count EW, sehebat mana pun you buat, you predict market akan naik bla 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 bla, you kata saya pakai EW, tok guru saya nombor 1 EW dalam Malaysia. Tapi kalau pasaran tu tak nak ikut, dia tak akan ikut. That's why falsafah dia, walaupun hebat teknikal kita, tindakan pasaran mengabaikan segala-galanya. Kalau dia nak turun dulu, dia akan turun dulu. Kalau dia nak rembat stop loss kita, dia akan rembat dulu. Itu adalah benda yang tak boleh dikawal. Itu dia. So, itu falsafah dia. Jadi dalam falsafah ni, kita nak tengok harga. Harga dia bergerak secara macam mana dalam trend. Dia ada uptrend, dia ada downtrend, dia ada sideways. Nanti kita tengok. Kita akan tengok dengan lebih dalam lagi. Okey, dan untuk nak bagi tahu, dalam technical analysis, sejarah kembali berulang. History repeat itself. Maksudnya dia akan berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang ni, untuk bagi macam ni lah. Kalau tahun lepas dia naik sekian-sekian hari, minggu depan, tahun depan pun dia akan naik sekian-sekian hari. Kalau tahun depan dia naik sekian-sekian hari, sama juga dia akan buat. Cuma dalam 10 tahun tu kalau kita tengok, mungkin 2 tahun dia tak ikut. Tapi sejarah akan berulang. Itu je. Untuk nak bagi tahu. Itu dia punya falsafah dia. Okey, dapat? Ada nak tanya apa-apa soalan? Hai Ustaz. Ustaz pun ada dalam ni. Cakap kat dia orang dah tak boleh masuk, memang dah penuh. Cakap kat dia orang dah memang tak boleh nak masuk. Contoh hari pernah, dia memang boleh berulang. Kejap naik, lepas tu turun. Dia boleh berulang. Gap tu besar. Yes, gap tu besar. Okay. So, dalam chart, you tengok kita akan melihat pergerakan masa dan harga. So, bila harga dan masa ni, kita dah boleh buat apa? Projection. Kita memerlukan chart macam ni. Kalau you tak ada chart ni, tak jadi. Technical analysis, asas dia ada harga. Dia ada data. Okay. Apa yang tu tunjuk sekarang adalah FCPO 30 minit. Tu dia. Alright. So next, kita tengok. Okay. Macam mana harga tu diplot? Okay. Harga tu diplot secara macam ni. Kita akan lukis dia, extrapolate dia. Dalam bahasa Inggeris kita akan extrapolate lah. So, kalau kita melihat sekarang ni, ini kita panggil candlestick. Susuk candlestick ni, dia ada warna merah, dia ada warna hijau. Itu satu dunia pakai. Ini pelopor dia adalah orang Jepun. Tak sure lah siapa nama dia. Tapi benda ni dibuat untuk mengukur harga beras. Dulu-dulu, zaman dulu. Untuk plot harga beras time tu. Itu secara sejarah dia lah. So ini lebih kepada belah kita lah. Western dia tak pakai macam ni. Tapi tu nak cerita, harga tu diplot, dia lukis macam ni. Okay, kalau warna hijau ni, ini bermaksud banyak orang membeli. Lagi besar warna hijau ni, lagi banyak orang beli. Lagi besar warna merah ni, banyak orang apa? Jual lah kan. Dia akan bagi tahu macam tu. Okay, harga yang tertinggi ni, harga yang paling mahal lah. Harga yang paling bawah ni, harga paling murah lah orang beli. Ini harga paling mahal orang jual, ini harga paling murah orang beli. So kat sini kita dapat tengok
Morfologi dia lagi besar dia punya badan, lagi banyak orang buat aktiviti. Jom kita tengok dalam chart. Okay, contoh macam ni. Kita tengok soya lah. Tok buka soya. Itu hari soya dia buat macam ni. 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 Ini warna hijau. You tengok warna hijau punya besar badan dia. Ini maksud dia apa? Ramai orang membeli belah. Ni. Dia orang beli ni daripada 6083 sampai paling tinggi 6562. 500 point, 500 tick. Orang membeli. Dia ada yang itu hari jatuh macam air terjun ni. Ni. 25 Jun. Minggu lepas. Nampak? Ini dia bagi tahu maklumat yang kita dapat daripada sini sampai sini tu dia orang menjual. Panic selling. Jual. Macam tu. Ni pun sama, menjual. Banyak menjual. Okey, itu daripada sudut warna dia. Gitu. Muhammad, saya tak berapa nak ingat sangat sebab saya bukan candlestick practitioner. Okey. Ni Western. Ini belah-belah orang-orang Amerika, orang barat lah, orang kulit putih lah. Dia akan pakai bar chart. Tanya Tok pakai tak? Tak, saya tak pakai. Dia macam orang lidi. Kalau ikut mata Tok tak nampak. Tak berapa cun dalam chart. So Tok tak pakai lah. So kalau orang barat, trader di sebelah barat, di sebelah US, dia suka pakai bar chart. Kalau you tengok orang yang buat elite wave, okay, pakai bar chart, orang itu adalah memang total daripada founder elite wave. Tu je cara nak tengok. Kalau you count elite wave pakai candlestick, you belajar cacar merbau. You bukan belajar dengan Nelson, apa benda nama orang putih tu. Orang putih tu akan pakai bar chart sebab dia western. Okay. Dan kalau you banyak baca buku tu, banyak nelaah buku teknikal analysis daripada barat, dia orang banyak tunjuk chart yang dulu-dulu yang tahun 90-an ke bawah, chart dia orang banyak pakai western chartist, banyak pakai yang ni, bar chart. Yang sekarang ni 2000 ke atas ni, bila dah komputer dah ada, 2010 ke atas ni dia orang banyak pakai candlestick. Tapi kalau yang ke belakang-belakang ni banyak pakai bar chart. Yang kedua, line chart. Tok pakai tak line chart ni? Pakai. Bila perlu je. Tak perlu tak pakai. Jom kita tengok dalam kita punya trading view. Steve Nielsen ke? Bukan RN. Steve Nielsen tu rasanya dia candlestick pattern. Yang buat Ralph Nelson, RN apa dah, yang tu untuk elite wave. Okey, yang ni cuba pergi dekat sini, lilin, ni dia. Kita tukar jadi bar chart. So bila bar chart nampak tak? Apa you all nampak? Macam cacing. Tok tak suka pakai. Sebab dia macam cacing. Tak nampak apa pun. Cuma boleh kalau kita tebalkan dia, sekejap boleh tebal ke? Kalau macam ni tak boleh tebal. Tak boleh tebal, tak boleh lah. Macam itulah dia, macam cacing lah. So sakit mata, tak nampak sangat. So kalau kita pakai candlestick, ni lah. Kita pakai lilin. Lilin ni cantik lah sikit. Cantik lah sikit kan. Soya ni jatuh ni biasa tuan, tak sebatang sangat. Yang kalau tuan nak kata sebatang ni dia. Ni sebatang. Ini biasa tuan. Dalam range soya sekarang ini biasa punya kejatuhan. Yang ni lain macam. Yang ni lain macam. Okay. Alright. Itu candlestick. Lagi satu garisan. Ni dia. Ni. So, ini Tok pakai. Pakai bila perlu. Tak perlu, tak pakai pun. Ni dia. So, you boleh tukar. Dia ada banyak. Haki Nashi. Haki Nashi pun boleh. Okay, Haki Nashi ni kita panggil legging. Cara pakai dia kita akan follow tengok kubo. Ni kubo-kubo ni. Tok panggil kubo. Ni. Panggil apa T tu. Cara pakai dia. Okay, yang ni cara pakai dia untuk melihat swing. Swing high, swing low. Boleh pakai tapi dia lagging punya chart. Okay, next kita boleh tengok macam-macam ada. Kawasan ada, you boleh plot lah macam ni.
Adalah kalau siapa pakai dia tahu lah. Tok tak pakai tak tahu. Saya tak tahu, saya tak pernah pakai. Garis dasar ni, okey yang ni uptrend, ni downtrend. Oh bagus ni. Ni nampak ni downtrend. Okey, ada Renko. Tanya Tok Renko pakai tak? Tak tahu. Ini cara market harga diplot ini cara harga diplot. Mana kata kita plot market ni menggunakan ni lah. Kalau orang tanya kau pakai apa? Aku pakai Barchart. Oh tahulah Barchart nampak. Macam ular. Tapi dengan tu mazhab tu kita akan pakai candlestick. Okey, dalam candlestick ni pun dia ada lagi dalam. Lagi dalam tu dia akan tengok macam mana candlestick ni berlakunya reversal. Tapi sekarang tu dah tak pakai benda-benda macam tu. InsyaAllah tu akan ajar macam mana nak tengok reversal dekat ni nanti. Tapi malam ni kita belajar kenal dulu Cuma jujur-jujur cakap candlestick reversal ni Tok kurang nak tengok. Tok tak mengamalkan. Dulu amalkan, sekarang tak mengamalkan. Sebab kita ada cara lagi mudah. Okay. Itu cara diplot dalam chart. Kalau orang tanya you, tengok apa ni? Aku tengok harga. Macam mana harga tu bergerak. Itu dia. Okay. Next. Kita tengok time frame. Itu revealkan time frame mana yang you sesuai pakai dalam trading style. Okay. Apa itu time frame? Time frame ni merujuk kepada jumlah masa yang ditetapkan untuk harga diplot dalam carta. Maksudnya, kita nak plot harga, okay, mesti ada mengikut specific time. Nanti kita tengok. So, singkatan untuk time frame kita panggil TF. So, dia ada pelbagai dimensi. Contohnya 1D. 1D adalah 1 hari. 1W, 1 week. 1M, 1 month. Jom kita tengok. So kalau dalam trading view ni saya nak ajak tuan-tuan bagi tahu nak tengok time frame kat mana ni ujung ni kat trading view. Macam ni tengok 30 minit. Makna kata kenapa 30 minit? Nampak ni dia punya count time dia kan. Dia punya benda ni dia akan siap setiap 30 minit. Siap yang ni 30 minit dia akan tukar yang baru. Faham? Dapat? Kalau kita buka 1 minit boleh tak? 1 minit. Mana kata setiap 1 minit ni dia akan buat candle baru. Tapi yang ni delay tuan-tuan. Kita buka yang real time jap. Kita buka crude oil. Kalau ni nampak tak? Dia bergerak. 16 saat, berapa saat lagi. So dia akan plot ni mengikut masa seminit. Setiap candlestick ni seminit. Macam tu cara baca dia. Seminit. Kalau tengok ni, lagi 4 saat, 3 saat. Okay, 1 saat. Okay, siap. Dia akan buat yang baru. So, kalau 1 hari, ni dia 1 hari. Dia akan siapkan candle ni, 1, 2, 3 ni, ni 1 hari. Yang ni belum habis hari lagi tu, dia bergerak. Ada lagi 8 jam. Okay, dapat? Betul. Maknanya 1 candle, 1 time frame. Maknanya candle, yes betul. 1 candle ni, 1 time frame lah, ikutlah. Kalau kita buka daily lah. Kalau kita buka 1 bulan, maknanya candle ni nak siap mengambil masa nampak. Ada lagi 28 hari 9 jam. Candle ni akan diplot lagi untuk siap 28 hari 9 jam. Kalau yang ni dah siap itu hari. 1 Jun itu hari dah siap. Yang ni candle bulan 5. 1 Mei, 1 Jun. Yang ni 1 Julai. 1 Julai akan habis 1 Ogos lah. Okay. Dapat? Faham? So bagaimana kita nak tengok harga bergerak ni? Okay. Melalui time frame lah. Okay. Katalah kita nak tengok dekat time frame daily. So kita nak tengok pergerakan harian dia. Kalau kita tengok secara mata kasarnya, pergerakan harian dia kejap merah, kejap biru. So kita nampak. Ini tu ajar secara dominannya kalau kita tengok sekarang ni, banyak candle hijau daripada candle warna apa? Warna merah. So, bila banyak candle hijau daripada merah, maksudnya apa? Tok kata apa? Warna hijau apa? Siapa boleh jawab? Warna hijau tanda dia apa? Banyak orang beli. So, kalau kita tengok harga minyak kita sekarang ni, banyak orang membeli.
So bila banyak orang membeli, harga naik. Jadi tuan-tuan, Tok nak ajar tuan-tuan, kita kalau nak kritik government punya polisi minyak naik lah apa, tolong tengok chart. Tok bukan nak cerita politik, tak, tapi kita kena bijak, kena wise, kena smart lah. You nak kutuk kerajaan, kata kenapa tak turunkan harga minyak? Tuan-tuan, nak turun harga minyak macam mana tuan-tuan? Rugilah Petronas turun harga minyak. Sekarang minyak mahal. Benda mahal kau nak jual murah. Siapa rugi? Kita lah rugi. That's why, sebab tu minyak kita mahal. Sekarang ni, kita jangan bising-bising. Orang bising hari tu kan, masa nak raya, woi harga ayam mahal. Apa ni harga ayam mahal ni? Tahu tak tuan-tuan, kita tengok nanti, ayam ni makan apa? Ayam ni makan dedak kan. Dedak tu datang pada apa? Pada jagung. Kita tengok harga jagung. Tok gelak je orang duk bising-bising harga ayam naik. Okay? Kita tengok harga jagung secara mingguan. Ni, start daripada 5 April tu hari, start daripada sini. Start daripada 10 Ogos tahun 2020, nampak candle apa yang dominan? Warna apa? Warna hijau banyak kan? Nampak? So sampai raya kita itu April. Nama dia apa? Bila hijau, banyak orang beli. Barang sikit, demand tinggi, harga naik. Jangan kita bising ayam harga mahal. Bukan suka-suka hati nak naikkan harga ayam. Sebab apa? Ayam yang nak makan tu, makanan dia mahal. Kos tu dah bertambah. So kita kena bijak. That's why tu ajar benda ni 2 dalam 1. 2 dalam 1 maksudnya apa? Maksudnya based on chart kita tahu. Padanlah harga mahal. Harga ayam mahal, makanan dia mahal tuan-tuan. So kita nak tak nak, kita kena usaha cara lain lah. Barang dah mahal. Itu dia. Bukan nak sokong kerajaan ke apa tak, tapi kita cakap on chart. Okay, kita nak tengok bagus ni kerajaan ni atau tak bagus, kita boleh nilai dekat dia punya indeks. Ramai kita tengok indeks. Indeks saham kita. Okay, Mai Tok nak reveal pada you all, kita buka secara bulanan. Ni lah. Ni tengok pada sini. April 2018. Tolong bagi tahu tahun ni siapa merintah, jawab dalam hati. Tengok. Candle warna hijau banyak ke candle warna merah banyak? Jawab sekarang. Merah. Adakah kerajaan ni bagus tak bagus? Jawab si. Jadi merintah je you tengok. Ramai yang terciduk. Memang double top. Tapi kalau government tu bagus, double top tu boleh jadi high. Sekarang ni chart react dengan situasi semasa. Okay. So sekarang ni tengok. Lepas pada 1 April 2020, 2020 siapa yang ambil? Yang ni lah, yang sekarang ni lah. Tengok. Warna merah dengan hijau, mana banyak? Warna hijau banyak kan? You boleh predik sendiri lah. You tengok ni zaman zaman Najib. Sebab tu dia poyo, dia cakap zaman saya berjaya. Sebab apa? Hijau dengan merah mana banyak sampai 2014. Zaman Bosku. Zaman Bosku, time ni banyak orang kaya dalam saham. Hijau banyak. Nampak? Based on chart, kita dapat tahu apa benda polisi government ni, apa benda dia buat, merepek ke tak merepek. So kita dapat gauge lah. Adakah pelabur ni, ni kita masuk part pelabur sikit. Adakah pelabur daripada luar ni, fund-fund besar ni, berani tak berani nak invest dalam negara kita? Kita tengok apa jadi betul hari. Pelabur tak yakin, apa jadi? Menjunam tuan-tuan. Zaman Dr. Sneak ni tengah nak jatuh ni. Zaman Dr. Sneak ni nak jatuh ni. Tunggu dia beruk macam tu je. Okey. Ini zaman kegawatan lah ni. Ni zaman kegawatan, you boleh tengok lah. Ni ramai zaman tengah orang bunuh diri. Ni zaman ni. Tahun 97. Time zaman orang jadi jutawan, yang masa pakcik-pakcik saya yang main kontra, ni dia zaman ni. Tahun 87 ni. Tahun bullish market untuk stock market. So based on chart, kita tahu keadaan negara kita buat apa sekarang.
Okay. So, mudah tak? Yes. Sekarang ni tak tahulah macam mana, tapi zaman sekarang ni kita berharap lah yang hijau ni lebih lah. Kita tak mau dah zaman ni. Zaman ni zaman teruk ni, minta maaf lah. Okay. Alright. Kita tengok harga gold pula. Harga gold. So orang cakap harga gold turun, nak turun. Betul dia nak turun. Cuba tengok. Daripada tahun 2007, harga 2007, 550 USD 1 ounce. Orang kata tak bagus simpan gold. Tak. Bagi Tok, simpan gold adalah bagus. Sebab apa? History repeat itself. Nampak? Dia naik. Okay lah, part dia turun ni, you belilah. Tak pun you averaging je lah. You tengok sekarang ni tengah zaman apa? Zaman bullish. Orang banyak tukar kita punya mata wang sebab mata wang akan susut nilai. Gold tak akan susut nilai. Kena faham Gold tak akan susut nilai. Gold dia digunakan sebagai lindung nilai. Tuan, tak tahu kat handle ke apa kita tak cover malam ni. Kita chart pattern. Tak tahu. Sebab dalam ni banyak new buy. Kalau tuan nak tanya ni, datang next class. Kalau tuan dah banyak tahu, tuan tahu diam-diam je. Kita tak cover. Next class. Kalau nak kat handle ke next class. Tok ajar malam ni hanya untuk orang yang nak baca chart macam mana. Nak baca, nak tengok candlestick. Yang tu dah advance tuan. Okay. Alright. Okay, kita tengok indeks mata wang untuk US. Kalau kita tengok US sekarang, dia punya mata wang lemah. Nampak jatuh kan. So mata wang dia lemah. Dan kita punya mata wang makin kuat lah. So masa 2016, you tengok 2014, time ni orang bising kan, kita punya ringgit jatuh kan. Sampai RM4.5 kan. Sebab apa? Time ni pun sama, US memang strong lah. Disebabkan polisi di US time tu. You kena belajar lah tengok chart macam mana. Okay. Right. Itu untuk kita tengok macam mana dari sudut time frame dan macam mana kita nak mengkaji chart. Okay. Next adalah time frame. Time frame ni kita guna pakai dia untuk apa? Digunakan untuk membantu trader dalam melaksanakan kajian teknikal. You kena tahulah nak pakai time frame mana. Lepas tu time frame juga digunakan untuk melihat arah harga trend. Kita nak tengok. Kalau dekat daily apa dia nak buat? Uptrend ke downtrend? So, ini Tok suggest. Bagi you all yang trade, you boleh buat. Kalau you intraday, you boleh pakai time frame 5 minit. You tengok trend kat 5 minit. Kalau you nak scalping, you boleh tengok dekat 1 minit. Kalau you nak swing, you boleh pakai kat 1 hour. Okay, dapat So intraday ni mana kata you buat secara harian lah. Kalau you nak scalping ni, you nak keluar masuk. Okay. Alright. So, ni. Time frame ni, kalau di trading view, dia ada sampai 1 saat You boleh tengok time frame 1 saat. Setiap candle tu diplot 1 saat. Nak tengok? Jom. Kalau ada lah kita tengok kena live market. Okay, kita tengok 1 saat. Oh, minta maaf, tak boleh. Tok kena pakai premium. Apa pakai premium, dapatlah tengok. Tu dia. Tok tak pakai premium, Tok pakai Pro Plus saja. So, kalau 30 saat boleh tengok tak? Jom kita tengok. Tak boleh juga, dia tak bagi. 1 minit boleh tengok tak? Oh, 1 minit boleh. Ni dia. Inilah 1 minit punya movement. Kalau tengok soya bean tadi, 1 minit. Dia buat kejatuhan yang banyak lah. Itu dia. Okay, dapat. Boleh So, kalau you nak scalping ke apa, kita akan pakai ni lah, time frame 1 minit. Mana kata you tengok nak jatuh, sell. Sell ambil 2-3 tick, caw. You nak kata you nak buy kat sini, buy. Ini you nak sell, 2-3 tick, caw. Okay, alright.
Next adalah kita nak belajar, macam mana harga bergerak. Ni basic Mana kata yang mana dah trader ke apa tu, ni basic. Bila basic ni, ada benda yang you tak tahu, ada benda yang you tahu. So kita tengok macam mana untuk baca market secara harga bergerak. Harga bergerak ni, kalau orang tanya, weh, tengok market macam mana harga bergerak. Harga bergerak secara wave, ombak. Ombak maksudnya ada impulse, lepas tu ada correct. Mana kata impulse tu macam mana? Dia macam ni. Dia ada, kita panggil macam ni lah. Dia ada hayun, lepas tu dia relax, dia hayun balik. Dia pergi, dia tarik balik. Macam tu. Dia bergerak secara macam tu. Mundur, pergi. Macam tu lah. Secara wave. Itu dia. You nak tahu ombak bergerak macam mana, you Google. Kat YouTube tengok macam mana ombak bergerak. You tengoklah wave. Ini dalam price. Dalam chart macam mana harga bergerak. Market bergerak macam ni. Dalam kiraan. Dia akan bergerak dalam kiraan. Kiraan yang macam mana? Ni dia. Dia akan bergerak dalam kiraan. Ni dia. Dia akan gerak. 1. Ini 1 1. Dia akan gerak. 2. Dia turun. 3. Yang 1 ni kita panggil dia hempas. Dia hempas, dia pergi. Dia pancut, zup macam tu. Dia lepaskan. Lepas tu ini kita panggil pull back. Nombor 2 ni kita panggil building energy. Ambil kuasa dulu. Kita panggil retracement. Tolong ingat ni adalah retracement. Ambil tenaga. Lepas tu dia pergi balik. Zup macam tu. Tu dia. Itu kita panggil impulsive corrective. Maksudnya market kalau secara struktur ni dia bergerak, akan gerak macam ni. Dia ada set of 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu dalam kenaikan. Itu dalam kenaikan. Kalau dalam penurunan, dia akan buat 1, hempas. Lepas tu dia building energy, dia pergi. Pilih. 1, 2, 3. Abaikan yang enter ke apa ni, tak. Ini untuk hanya pakai untuk bagi gambaran yang jelas. Cara nak masuk tu, tu kita tak akan cerita macam mana nak masuk, kat mana nak masuk. Itu kita tak tengok. Sekarang ni kita nak tengok macam mana market ni bergerak. Ni dia. Ni. Ini lebih jelas lah. Samalah yang tadi. Ni dia. Kalau you tengok ada macam ni, hijau, merah, hijau. Nampak? Kalau kita sambung yang hijau ni, itu menunjuk kepada 1. Sambung hijau sampai ke bawah ni, termasuk dengan merah. Bermaksud kat sini orang beli. Sampai sini orang jual. Sini orang beli balik. Tu dia cerita dia. So ini adalah uptrend. Dia macam ni. Tok cerita sebenar-benarnya apa yang berlaku dekat sini. Kita tengok perbezaan kat sini. Kalau dalam keadaan membeli, contohlah you nak beli kasut Skechers. Orang dah borong waktu murah ni. Macam ni, orang dah borong waktu murah. Takkan you nak beli waktu mahal? Duit tak cukup, bos. Bila duit tak cukup, bos, apa you nak buat? Kita akan tunggu diskaun. Ingat, kalau dalam keadaan membeli, market always give discount. Ni dia. Market akan diskaun. Turunkan harga sikit untuk orang beli balik. Tu dia. So harga dah murah, orang pun gila cepat-cepat beli. Zup. That's why dia naik balik. So maksudnya pergerakan harga ni adalah transaksi yang mengikut real buy and sell. Mana kata orang beli, lepas tu orang jual. Orang ambil profit. Lepas tu harga murah balik, orang beli balik. Tapi dalam keadaan menurun, you tengok. Turun, dia punya penurunan dia, nampak? Sikit saja. Dia turun banyak, dia naik sikit je. Selalunya, kalau orang nak
lepaskan orang nak jual, orang akan jual lelong kan. Dia ada tak tengok orang nak bagi lagi jual harga mahal lagi? Tak. Tak selalu orang akan buat macam tu. Kalau naik pun naik sikit je lah. Cukup-cukup nak beli air teh. Kalau jual tu terberak tu, zup jual. Katalah jual. Kemudian sekarang Musang King kat tempat saya RM65. Dia tengok lagi kejap lagi. Orang akan jual murah. Maksudnya orang nak let go je. Sama juga dalam market. Kalau membeli akan banyak retracement yang ada. Kalau menjual dia macam cirit. Keluar habis. Kalau ada diskaun pun diskaun sikit je. Jom kita tengok. Ni Tok selalu pesan. Okay. Kita tengok dekat FCPO. Kita buka dekat 1 jam. Okay. Tengok Yang ni dalam keadaan uptrend Kita tengok. Dalam keadaan uptrend, kalau Tok sambung mana dia? Ni dia. Okay. Orang beli pada bawah. Naik. Turun. Naik. Turun. Nampak banyak diskaun. Orang tunggu murah. Naik, turun. That's why you rasa macam buy ni lambat gila nak naik. Tu dia. Tu. So, banyak berlakunya naik retracement. Buy akan banyak retracement. Ingat dalam buy you kena banyak sabar. Banyak sabar maksudnya you kena tunggu best price. Kena tunggu retracement lah. Tapi kalau dalam keadaan sell, you tengok kita ambil daripada atas itu hari. Kalau kita sambung pada atas ni, daripada sini lah. Retracement ni kecil-kecil je. Nampak? Terus menjunam macam ni. Habis, orang nak jual habis. Ini kita panggil air terjun tu. Sama juga dekat sini. Kalau ini nampak beza dia. Banyak retracement. Kalau yang ni you tengok. Kalau top plot you tengok berapa je retracement dia. Tu dia. Sampai habis. Macam tu boleh layan short lah. Tuan. Selama ni memang kita layan long and short lah. Kita memang di futures bukan macam stock. That's why saya memang kurang nak trade stock ni. Memang saya tak berapa minat nak trade stock. Kita tak. Sebab kalau futures ni, dia kena faham. Dia double sword. Cerita dia long and short kita boleh buat duit. Tapi kena betul arah. Salah arah, boleh overloss. Itu je. Betul Tuan Rais. Lambat, yes, long. Cepat, short, betul. Dan banyak orang buat profit tu hari, time short lah. Cepat buat profit. Dekat long ni sakit sikit lah nak buat profit. Nampak? Hari ni pun tak berapa smooth dia punya pergerakan. Tapi we manage. Semalam memang, kalau aku cari buy memang tak ada buy lah semalam. Nak naik ni ambil berapa hari? Okay, 18 Jun sampai 2 Julai. Yang ni 3 Jun ambil masa 14 Jun dia turun. Betapa lajunya dia turun. Sangat laju. Okay. Dapat? Faham? Okay. Kalau kita tengok US oil. Nampak? Kita tengok dalam keadaan dia buy. Sekejap. Okay, kita tengok dalam keadaan dia punya sell. Kalau sell, dia punya candle dia lagi dominan. Banyak merah. Kita ambil. Ni sekarang ni market tengah uptrend ni. Untuk crude oil. Nampak? Kalau crude oil dia jatuh, dia tak ingat dunia. Dia tak ada cakap banyak. Kalau you tengok, dia pergi macam tu terus. Kalau buy, you tengok. Dia ada naik, turun sikit. So dia banyak bagi diskaun. You tunggu. Kalau dia turun macam dulu, tahun lepas sampai negatif $40. Sekejap tengok. Ni sampai negatif $40 dia turun. Yang ni, sekejap saya buka CL. Okay, CL paling bawah negatif $40. So dah tak ada harga dah. Dia turun. Ni cirit lah ni nama dia. Dia turun terus. Nampak nak naik. Ini ambil masa berbulan. 1,
2, 3, 4 bulan. Ini ambil masa nak naik balik kepada point ni, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nampak? Nak naik lambat. Nak turun kejap je. Ambil masa berapa bulan je turun. Naik, ambil masa berbulan-bulan. Okay, alright. Faham? Okay, itu time frame. Time frame lah. Itu cara market bergerak. Okay. Alright. Dalam morfologi pergerakan harga, dia ada macam ni. Dia ada nama dia. Ini low, ini higher. Sorry, ini salah. Ini tak betul. Saya tunjuk yang betul. Okay, kita begini dulu. Okay. 1, 2, 3 dalam candlestick ni kita boleh tengok dalam candlestick. Kita boleh tengok dalam chart pattern. Chart pattern lagi senang nak tengok. 1, 2, 3 tu. Jom kita tengok chart pattern tu. Okay, kita tukar kepada chart pattern. Chart pattern pula garisan. Nampak? Senang tak nampak 1, 2, 3 dia daripada compare to candlestick. Macam Tok cakap lah. Tok nak tengok bila perlu je. Nampak ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3 kalau turun. Naik 1, 2, 3. Itu dia. Okay. Dan dia boleh juga pakai bacat. Kalau you pandai tengok bacat boleh nampak. Tak nampak apa. Tok tak nampak apa-apa. So tak pakai pun bacat. Kalau you pakai Haki Nashi, dia pun akan bagi cantik cat kita nampak. Naik, turun. Ni turun, naik, turun. Merah, hijau. Ni nampak. Hijau, merah, hijau. Kita nampaklah pergerakan dia. 1, 2, 3. So bagi yang baru-baru untuk baca chart, itu cara market bergerak. Kalau kita tengok KLCI kita, zaman Tun Mahathir dulu. Tak nak kutuk tapi realiti Nampak? 1, 2, 3 turun. Zaman Abah kau, ni dia. 1, 2, 3 naik. So boleh baca tak? Zaman siapa yang bagus? Jujur. Jujur lah. Jawab dalam hati. Based on chart. Based on chart. Orang lebih yakin. Pelabur lebih yakin. Time ni orang tak yakin. Okay, dapat Itu daripada sudut technical analysis. Okay, data tak cukup. Okay, kita buka CPU balik. Okay, nampak CPO. Ni yang Tok cakap ni. CPO tengah cycle bullish. 1, 2, 3 naik. Okay, dapat dia ada bau-bau nak lag je ni. Alah, kenapa nak lag pula ni? Okay, kita buka kat 15 minit CPO. Tu dia. Lawanya chart CPO ni. Ada orang sell. Banyak orang sell terciduk. Minta maaf Tok memang akan bagi tahu pada klien-klien tu. Swing lah. Kita dah swing buy lah sekarang. Tengok daripada itu hari ni. Nampak ni. 18 Jun. Ni turun, naik, turun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Alright. Sorry dia macam lagging sikit lah. Kalau you nampak lagging, sorry lah, minta maaf. Dia ada lagging sikit, saya tak tahu. Sebab ni dah mungkin line ke apa, tak sure lah. Tak pakai, saya tak pakai Haki Nashi pun. Dia lagging, dia tak membantu dalam trading tu. Okey. Ni dia, kita nak pergi yang ni. Okey, dalam morfologi pergerakan harga, okey, kita boleh plot dia. Okay, kita boleh plot dia. Ya hawa Raihana. Sebab saya nampak ada orang raise hand.
Okay. Dia ada morfologi dia. Kalau di bawah ni kita akan plot dia sebagai low. High, higher low, higher high. Okay. Definisi untuk kita tahu trend tu uptrend, kalau market make a new high, mana kata dia buat higher high. Higher high ni maksudnya, kalau dalam ni higher high ni, macam ni. Ini dah ada higher high kan? Dia buat higher high yang baru. Maksud itulah market uptrend. Dia turun, dia buat higher high yang baru. Uptrend. Turun, buat higher high yang baru. Itulah uptrend. Maksudnya market tengah naik. Itu dia. Itu cara kita melihat pergerakan harga. Orang tanya, weh, harga minyak tengah apa? You tengok. Kalau ada yang nampak macam ni, itu adalah dia buat higher high, maksudnya dia apa? Tengah uptrend. Kalau dia turun, dia buat lower low. Ni low, buat lagi bawah pada dia. Kita tengok dalam market. Okay. Ni dia. Nampak tak CPO ni? CPO ni dia buat apa? Sini ada high. Sini ada high. Itu tanda dia apa? Dia buat higher high. Uptrend ke downtrend? Uptrend lah. Overall trend adalah uptrend. Siapa pergi sell, hicap lah. Okay. Okay, kita tengok crude oil. Sorry dia lagging sikit ni. Mungkin server dia. Ni. US oil mana ni? Cuba tengok. Sempat ke CPO swing buy? Saya nak cakap satu benda je Tuan Abdul Aziz. Lambat tinggal. Tuan dah lambat. Kalau dia retrace sekali lagi ni boleh. Tapi dah terlambat. Dia dah puncak dah. Dia dah puncak. Kalau tuan nak tunggu dia turun dulu lah. Tunggu dia retrace dulu lah. Sekarang ni dia dah buat higher high. Maksudnya apa? Bila dah buat higher high, dia dah buat resistance. Bila dah buat resistance, mungkin ada resistance yang lepas. Dia tak berjaya lepas, mungkin dia akan turun. Ni kata jangan beli kat puncak. Okay? Tak boleh swing buy dah sekarang. So, tengok crude oil ni sekarang. Kalau kita tengok sekarang ni, 1, 2, 3, nampak dia buat high. Okay, nampak dia buat high kan? Ini high dia. Alamak. Tiba-tiba kat sini, high dia lebih rendah lagi. Ini high. So, maksudnya apa? Maksudnya trend ni, kalau kita tengok trend ni, kalau dia nak meneruskan trend, dia perlu naik lebih tinggi pada ni. Baru dia akan jadi uptrend. Tapi yang ni, apa yang berlaku? Bila kita tengok ini high, ini low, ini lower high, tiba-tiba dia buat lower low. Ini adalah market downtrend. Di tengah downtrend. Sebab apa? High, low, ini high, ini low. So maksudnya apa? Market buat lagi low, makna kata ni low, dia buat lagi bawah pada tu. Downtrend lah. Menggunakan morfologi yang sama ni dia. Ada dia. Ini low dan dia buat low lagi. Okay, kita tengok soybean. Soybean. Okay. Ini low, ini high, ini low, ini high, ini low, ini high. So, uptrend. Tapi, kita tunggu. Nak confirm, tunggu ni, pergerakan ni. Kalau dia daripada sini, dia buat macam ni, dia terus naik, still uptrend. Tapi kalau sampai sini, dia tak boleh buat high yang baru, tapi dia buat low yang baru, confirm downtrend. Ini di 15 minit. Kalau kita tengok di 5 minit, dah ada dah downtrend tu. Ada tak? Tak ada. Kalau kita tengok 3 minit, ada tak? 3 minit dah ada. Okay, ini dia buat low, ini dia buat high, ini dia buat high yang baru. Kat sini dia buat high, kat sini dia buat low. Kat sini, yang high ni sepatutnya kalau dia nak teruskan naik, dia mesti melebihi pada ni. Sekarang ni tak melebihi. Jadi, dia turun, dia buat low yang baru. So, dekat 3 minit, dah downtrend. Kita tengok gold. Okay. Yang ni Tok nak pakai line chart pula. Tadi pakai Haki Nashi, ni pakai line chart pula. Tok. Clear lagi lah pakai line chart. Ini high, ini low, ini high, low high, ini low low. Low high, low low, low high, low low. Dia buat low lagi.
So maksudnya, oh nampak downtrend market lah. Ini tengah turun, harga mah tengah turun. Siapa yang nak beli mah? Beli tengah turun macam ni. Ini dekat 3 minit. Tapi kalau kita tengok overall, besar punya time frame, dekat daily, mari kita baca. Oh, tu nampak betul tu. Ni high, low. Low, high, low, low. Oi, turun tu. Turun, mah nak turun lagi ni. Melainkan dia berjaya buat balik. Dia buat high baru, ni ada high, dia buat high yang baru. Dia turun, dia buat high yang baru. Baru confirm down uptrend. Sekarang ni gold harga jatuh. Tuan Syahir, kalau nak beli mah beli sekarang. Harga tengah murah. Menjawab Tuan Abdul Aziz tadi, boleh tak nak swing buy? Boleh. Harga tengah murah. Untuk you beli emas physical. Untuk CPO tadi, mari kita tengok. Untuk CPO tadi dah betul lah Tok cakap, dah tak boleh nak swing dah terlambat. Sebab apa nampak? Ini dia buat low, ini dia buat high. Dia buat high yang baru. Dah buat high yang baru. Buat high yang baru. Ni yang Tok cakap lambat tinggal. Dah terlambat tuan. Sebab dia dah buat high yang baru. Kalau dia masih dekat sini, boleh lah buy. Kalau dia masih dekat sini, okey. So, kalau nak membeli, beli time harga, discount. Kalau you beli time ni, dah pucak, dah tak boleh. Klien Tok tanya Tok, Tok hari ni boleh OV buy ke Tok? Saya cakap saya tak boleh nak kata boleh OV buy. Tapi kalau ikut sistem Tok, memang still boleh OV buy. Tapi you dah beli di puncak. Bila dia beli di puncak, apa jadi? Barang kalian nak terciduk tu tinggi. Tu dia, nampak? Saya tahu, ramai orang tahu benda ni. Tapi orang tak tahu macam mana cara kita baca trend. Semua orang tahu. Orang tahu low, high, low. Tapi definisi untuk kita tahu baca arah market secara simple. Kalau market tu dah buat new high, dia nak naik. Kalau you nak beli, tunggulah dia buat turun dulu. Anda kata turun tu maksudnya daripada sini, tunggulah retracement. Beli balik kat sini. Kalau dia buat high yang baru, ngam lah. Tu dia. Nampak? Benda simple yang mahal, dan Waimah you boleh cari dalam Facebook pun. Dalam YouTube ada. Tapi the way we look, berbeza. Dia datang dengan definisi, dia datang dengan macam mana kita nak tengok. Kalau kita tengok soya, tu soya dah jatuh sebatang. Tu relax je. Sebab apa? Nampak? Low, high, buat high yang baru. So soya apa tuan sekarang ni? Tengah uptrend. OVBuy okey. CPO selamat. Sebab soya tak downtrend. Soya tengah uptrend. Gitu. Nampak? Tu cara kita melihat. Okay, kita tengok ringgit kita. Ringgit kita ni bagus ke tak bagus sekarang? Ni dia. Tu dia ringgit kita. Buat high yang baru. Tanda dia apa? Buat high yang baru. Ringgit kita melemah tuan-tuan sekarang. Ringgit kita mengalami susut nilai. Kalau dulu yes, tahun lepas. Sorry, bulan 4 tadi. Ringgit kita menguat. Sebab US dia punya indeks dolar dia jatuh. Nampak 1, 2, 3 turun. So kalau you make import export, baguslah. Time ni, apa barang yang kita beli pada US ke apa, mahal lah. Sebab kita kena keluarkan duit yang banyak. Tukaran mata wang asing tu, duit kita jadi sikit. Dapat? Gitu. So, bila you tengok dalam technical chart, kalau orang tanya, weh, harga minyak apa dia buat sekarang? Tolong tengok je. Allahu Akbar, dekat daily minyak buat high yang baru tuan-tuan. High yang baru pada tarikh bila? 1 Julai, semalam dia buat high yang baru. Maksudnya apa? Harga minyak memang naik. Tengah naik. Bagi tahu orang kat luar, harga minyak naik tuan-tuan. So prepare cash yang banyak sebab harga bakal naik. Tu cerita lah bila kita pandai tengok chart. Gitu. Okay. Dapat? Boleh? Ada soalan ke yang lain? Ni ramai yang dah left ni. Ramai yang left ni.
rugilah tak beli minyak tadi. Okay lah tuan, takat ni kita tengok APOPS tu, yang ni kita tengok lah dari sudut dia punya features. Ni features tuan, features market 3 bulan ke depan lah. Kalau crude oil, sebulan depan lah. Ni features tuan. Adakah CPO semakin menaik dipengaruhi nilai RM yang lemah? Okay, CPO naik tuan-tuan. Kalau you follow saya punya Facebook, saya punya penulisan, saya ada share. Dan klien-klien semua saya tahu. Klien-klien saya semua dah tahu. Maksudnya sekarang ni production dekat Indon dah turunkan levy, turunkan export tax. So bermaksud bila turun export tax tuan-tuan, so kat situ you membeli, you dikenakan cukai sikit. So tak beli harga mahal lah. So you ada buying power. Dan pada berapa hari bulan itu, hari 2, berapa hari bulan lah, saya tak ingat. India bagi tahu, dia habaq kita turunkan tarif import. Yes, 30 Jun. Thank you Zaki. Turunkan tarif import. So maksudnya, ada orang turunkan duty export, levy import, export. Ada orang turunkan tarif import. So kat situ dia create apa? Dia create, okay, ni time aku nak beli ni. Tax tengah murah. Aku beli barang, tax tak kena tinggi. That's why kita melihat harga naik. Berapa ramai orang expect market akan jatuh lagi? Saya tahu ramai orang expect market jatuh. Tapi kita firm dengan kita punya technical, kita firm, kita tengok kita punya bacaan fundamental. So bila kata market naik disebabkan aruhan, banyak orang beli ya. Maksudnya India adalah kita punya major exporter. So bila major exporter, dia nak raya. Dia lah paling kalut sekali nak beli stok. Sebab dia nak raya, rakyat dia ramai. Okay. Dan bila saya tanya member saya di Johor, manager Felda, buah tak ada tuan-tuan. Sekarang musim melawas. Production kurang. So bila production kurang, barang sikit, apa jadi? Dia akan create demand. Bila create demand, itu harga naik. Okay? Itu je, simple. Alright. So kita pergi pada next. Sorry yang mana baru-baru dengar Tok cakap kuat. Tok memang macam ni. Energi lebih lepas berguling. Okay. Ni cara market bergerak. Secara dalam candlestick. Tadi Tok dah tunjuk kan. Ini Tok plot satu-satu lah. Ni cara dia. Dalam pergerakan market ni, dia akan tinggalkan resistance. Dia akan tinggalkan support, dia akan tinggalkan resistance, dia akan tinggalkan support. Apa benda ni Tok? Dia ibarat macam ni lah. Ibarat you main game. Mainlah game apa, tak kisahlah. Hidup main game ni, kena naik level. Kalau dia pecah level ni, dia akan naik lebih tinggi lagi. Dia pecah level ni, dia akan naik lebih tinggi lagi. Faham? Dia ibarat kita duduk dalam kelas lah. Kalau you dah masuk kelas nombor 2, you pandai lagi, you masuk kelas nombor 1. Dia lepas tu kalau kata support ni macam mana, istilah dia, kalau you jatuh ni kelas ni, katalah kelas Hisham, you turun kelas lagi. Turun kelas Jabir. Contoh. Turun kelas lagi. Kalau dia pecah support, dia turun lagi. Itu dia. Itu support and resistance. Nak detect resistance macam mana? Ni, kita tengok V terbalik. Nak tengok support je ni V. Resistance, V terbalik. Support, V terbalik. Support V. Resistance, V terbalik. Okay, ni dia. Ni. Dia ada logik dia. Ni logik main game lah. Kalau dia pecah support, next dia akan cari mana. Ni kita dah masuk lagi dalam sikit. Kita dah tahu arah tuju market nak ke mana. Ibaratnya macam ni. You all bawa kereta, katalah saya daripada J Hill, bawa kereta, lepas Seremban. Melepasi Seremban, next kita dah tahu. Mana next destination kita dah kalau dah sampai Seremban? Confirm Air Keroh. Lepas Air Keroh, confirm Paguh. Kalau Paguh ni aku lepas, confirm sampai ke Simpang Pulai. Simpang Pulai. Sampai ke Johor Bahru, sorry.
Lama tak balik kampung macam tu lah jadinya, teringat Simpang Pulai. Okay, dah katalah sampai last ni, katalah last sekali adalah border Singapura. Tu dia next destination dia. Sama juga kalau yang ni saya balik kampung, saya lalu Tanjung Malim. Lepas Tanjung Malim, saya sampai Ipoh. Sampai Ipoh, sampailah kampung saya kat sini. So, makna kata kalau kita berjaya pecahkan resistance, kita tahu next destination mesti kat resistance. Next destination mesti kat resistance. Next destination mesti kat resistance. Kalau kita pecah support, next kita tahu next support. Pecah support ni, next support ni. Pecah yang ni, next yang ni. Tu dia punya PL dia. Tu dia. Tu dia. Alright. Okay, kita tengok CPO ni. Jom kita tengok. Kita analisis CPO. Okay, sekarang ni. Nampak tak Tok kata V terbalik ni? Ni Tok marking V terbalik ni. V terbalik ni anggaplah Tok kita punya Tanjung Malim. Sekarang ni kita dah melepasi Tanjung Malim. Next mana? Confirm Ipoh. Mana Ipoh? Ada dah Ipoh kat sini. Tu. Ipoh. Ni kalau Ipoh ni V terbalik ni dia pecah, next kat mana? Mungkinlah kat sini. Simpang Pulai. Pecah Simpang Pulai ni, kebarangkalian yang nampak yang besar dia sini ni. Kat situ. Tu dia. Sampai kalau pecah Bagan Serai ni, lepas ke Pening ni dia. Tok lukis ni dia. Dia boleh jadi sampai sini. Pecah yang ni, next dia adalah dia dapat keluar pada kotak kuning ni, next sini. Kalau pecah mana ni, mana tu? Kalau pecah yang ni mana tu? Ini kita panggil dia, dia dah all time high. Dia dah tinggi setinggi-tingginya. Okay, dapat. Clear? Ngam gitu. Okay, kalau support pula. Okay, support tu suka tengok macam ni. Okay, katalah ni Seremban. Okay, pecah yang ni, dia lepas ni mana mana air keruh? Sini lah. Sampai. Pecah ni, next mana? Sini. Sampai, nampak. Sampai. Pecah yang ni, next mana? Yang ni lah. Sampai. Pecah yang ni, next mana? Yang ni. Dia pecah lagi, yang ni. Nampak? Dia dah lepas yang ni. Pecah yang ni. Mana arah dia? Arah dia, yang ni. Padan dah dia naik. PL dia kalau dia tak lepas, ni lepas. Dia lepas. Mana dia yang ni? Yang dia tak lepas ni. Ni kat sini ni. Dia tak lepas Simpang Renggam. Dia tak melepasi Simpang Renggam. Jadinya, tak lepas Simpang Renggam, jadi apa? Patah balik, bos. Patah balik, akan jumpa balik apa? Akan jumpa balik Seremban. Akan jumpa balik Bangi. Akan jumpa balik jumpa balik KL, jumpa balik Bagan Serai. Macam tu. Okey, faham tak support resistance? Tok cerita dengan analogi yang mudah. Kalau you tak faham, tak tahulah nak cakap. Okey. Dapat? Dah 10.30 dah. Okey. Sekejap. Dah 10.30 kan? Start Okey. Trend. Ni dia. Kalau orang tanya you all apa itu trend, you jawab kat dia, bro, trend is the general direction the market is taking during specific time frame. Mana kata pada time frame sekian-sekian, ini direction dia bergerak. Pada specific time frame sekian-sekian, ini dia bergerak. Pada specific time frame sekian-sekian, ini dia bergerak. That's why kalau tanya tu, kalau you all tanya
Tok kalau trade, tengok berapa time frame. Ada orang pakai multiple time frame. Terlampau banyak time frame. Bagi Tok memadai 2 saja cukup. Jangan tengok banyak-banyak. Nanti you all pening. Memadai 2. Dan spesifik, kalau belajar dengan Tok hanya tengok satu time frame je. Kalau tengok time frame lain tu hanya nak kecilkan stop loss je. Nampak? Jangan tengok banyak time frame. Nanti daily you nampak downtrend. 30 minit you nampak uptrend. 3 minit you tengok sideways. You nak masuk pun you tak tahu. Jadi, tengoklah pada yang you nak fokus. Jangan tengok terlampau banyak time frame. Nak tengok banyak time frame, jeling-jeling sahaja. Just tengok saja. Okay, overall tengah buy. Tapi, waktu sekarang mungkin retracement kita boleh sell. Contoh macam tu. Okay, dapat. Selalunya fokus time frame apa? Tuan Syahir ni dia. Saya ada mention dekat time frame tadi. Ni dia. Untuk intraday, you fokus time frame 5 minit. Untuk scalping, you fokus 1 minit. Untuk swing, you fokus 1 minit. 1 jam. Already mentioned. Okay. Nampak So, ada 97 orang lah. Yang left tu, kesian orang tak dapat masuk. Okay, trend ni, dia terbentuk dalam chart. Okay, kita dah tengok lah. So, dia bergerak secara menaik, menurun dan sisi. Dia bergerak zigzag. Uptrend dan downtrend yang bagus adalah 45 darjah. Nanti kita tengok. So, dia ada 3 lah sekarang. Uptrend, downtrend dan sideways. Jom kita tengok yang ni. Kalau uptrend, bullish. Bullish maksudnya, dia macam ni. Dia dalam keadaan macam ni. Chan, dia naik macam tu. Kalau bearish, ni dia. 1, 2, 3 tu yang you kena tengok. Kita akan tengok 1, 2, 3. So kalau sideways, dia macam ni. Naik kejap, turun kejap. Naik kejap, turun kejap. Naik kejap, turun kejap. Naik kejap, turun kejap. Ini sideways. Dan tuan-tuan, 70% dalam market. Market, kalau saya nak bagi tahu jujurnya, 70% adalah kangaroo market. Maksudnya, you jangan expect hari-hari market akan bullish. You jangan expect hari-hari market akan bearish. Tetapi 70%, ini kajian saya lupa nak letak dia punya quote tu. 70% adalah kangaroo market. Sideways market. Dan apa yang you rasa, ni tak nak beritahu ni, kejujuran. Apa yang you rasa, bulan tu you rasa you boleh untung banyak ni. Masuk pergi, turun, masuk pergi. Apa jadi pada sideways yang ketika beberapa hari ni? Apa jadi pada ni? Apa yang terjadi pada market CPO yang ni, time ni? Ni Tok panggil sideways. Nampak dia tak ada trend, dia turun naik, dia tak nak naik. Dia tak nak turun. Tok panggil dia adalah flat market ni dia. Tok kata apa? Downtrend dan uptrend yang terbaik adalah 45 darjah. Dalam slide ada tadi. Adakah ni 45 darjah? Ini tak ada. Ini 180 darjah. Yang bagus macam mana untuk trade ni 45 darjah menurun, 45 darjah menaik. Tak tahulah kalau sifu-sifu you all ada ajar ni, baguslah. Tapi dengan tu, ni yang malam ni saya ajar. Tu dia. Berapa ramai orang terciduk macam ni? Asal market tak nak naik ni, asal market tak nak turun ni. Sideways tuan-tuan. Sideways, nak buat macam mana? Naik turun, kejap naik, kejap turun. Kalau kita buka time frame kecil ni, macam apa lagi? Jom kita tengok. Kita buka kat 15 minit lah. Ni naik, lepas tu dia turun balik. Naik, dia turun balik. Dia tak clean macam ni. Nampak? Yang ni dia clean. Dia naik terus. You boleh tengok. Kalau dia turun, nampak ni turun terus.
Time ni banyak orang senyum lah. Time ni banyak orang berduka. Jujur cakap. Tok suka jujur. Loss cakap loss. Jujur lah. Untung je cakap untung. Time ni Tok untung. Jujur cakap. Berapa Tok untung tak tahulah. Yang mana pernah tengoklah. Kalau yang dalam ni ada Syarul, ada Tuan Ikmil, dia tahulah berapa sekarang kan. Okay. Lepas. Itu trend. So, kalau sideway better tidur. Sideway better tidur. Better tak payah tengok market pun tak apa. Okay, ni lah. Kalau bull market macam ni. Kalau bear market, dia turun. Kalau kangaroo macam ni. Turun naik, tak nak pergi ke mana-mana. Okay? Ada apa-apa soalan? Bang Lu berapa minit magic? Bang Lu ada berbiji-biji. Share duit saya Dina. Boleh. Takkan tak boleh kan. Okay, ni yang Tok cakap ni. 3 arah ni. Kalau uptrend dia buat high, low high. Dia banyak high. Kalau uptrend. Kalau uptrend dia banyak buat high. Kalau downtrend dia banyak buat low. Kalau sideway dia banyak flat. Kalau sideway ni dia buat low high. Dia macam ni. Ni flat. Okay. So kalau trend ni, tolong notekan. Kalau major ni kita pakai time frame yang besar. 1 hari ke atas. Kalau medium ni kita tengoklah 30 minit. Kalau short term ni 15 minit ke bawah. Ingat tuan-tuan, trend is your friend. Jadikan dia sebagai kawan. Follow trend lebih baik daripada kita lawan. Saya suka lawan trend, Tok suka lawan trend. Tapi lawan trend guna cara yang betul lah. Dan ada risiko dia. Friend is your friend. Okay, last kali. Kita akan tengok indikator. Indikator ni secara general lah. Sebab apa Tok kata general? Terlampau banyak indikator. So dalam technical analysis, bagi yang baru-baru, kita perlu tahu ada sudut yang lain untuk melihat harga punya pergerakan menggunakan indikator. Apa tu indikator tuan-tuan? Indikator adalah mathematical calculation. Bila kita bercerita tentang mathematical calculation, dia ada formula. Formula. Dan formula tu akan bagi, contohlah dia akan bagi plotted line lah dalam chart. Dia akan bantu kita untuk tahu signal dan trend dalam market. Okay. Guna dia apa? Untuk kita tengok trend. Instead of kita tengok high low tu, kita boleh pakai indikator untuk lihat trend. Kalau ni untuk tahu mana kita nak entry, mana nak take profit. Mana nak entry? Ni dia. Lepas tu kita nak determine dia punya momentum. Momentum ni macam speed meter kita lah. Kuat ke, tak kuat ke. Dan indikatornya adalah ni dia. Terlampau banyak. Dia banyak. Semalam ni Tok akan cerita 2-3 benda lah. Indikator. Ni dia. Ni dia. Okay, kalau dekat trading view, FB Tok apa nak request friend? Ni dia. Boleh komen, like dan share. Dia bagi link tu, Zizi. Komen dulu. Like, share. Kalau tidak, kalau menang giveaway, Tok tengok tak ada nama, Tok tak bagi hadiah. Kena like, share dulu. Okay, ambil ni petunjuk ni. Ambil petunjuk ni. Cari terbina di dalam. So, dia ada banyak. You tengok. Daripada A sampai Z. A sampai Z.
Okay. Tok kata tadi, apa yang kita boleh tengok? Okay, kita nak tengok trend. Macam mana kita nak tengok trend? Kita buka moving average. Ni dia. Moving average. So, tekan benda tu. So, kita boleh ubah dia. Tok nak tengok dia selama 144 hari. Punya trend. Tu dia. Macam mana cara baca dia? Kalau line ni duduk di bawah, harga ni, candlestick ni duduk di atas, ini adalah uptrend. Kalau dia duduk di bawah begini, ini adalah downtrend. Kalau dia melekat dekat ni, di antara yang ni, dia tak nak keluar daripada ni, dia kejap naik, kejap turun cari ni, dia sayang sangat ni, ini kita panggil sideway. Contoh sideway lagi. Ni dia, mana? Ni sideway, nampak? Tapi overall, kalau dia duduk atas macam ni, uptrend. Duduk bawah ni, downtrend. So agak-agak tuan-tuan, sekarang ni market CPO ni uptrend ke downtrend? Simple, downtrend. Downtrend ke? Uptrend. Kita tengok US oil. US oil. Nampak? Hari ni dia dah duduk atas moving average ni. Itu uptrend. Nampak? Sekarang ni dah start duduk bawah. Kalau duduk bawah ni, kebarangkalian dia nak jadi downtrend. Okey, kita tengok soya bean. Nampak? Tadi dia duduk bawah, dah jadi downtrend kejap. Tapi dia naik balik. Naik balik, nak jadi uptrend balik. Itu dia cara baca dia. Kalau dia melekat-melekat macam ni, ni sideway. Kalau dia dah duduk atas macam ni, uptrend. Macam ni downtrend. Uptrend. Downtrend. Gitu cara baca dia. Ya saya, siapa yang raise hand? Budak gamer? Dia budak gamer? Ada persoalan nak tanya? Ya. Tak dengar lah, you type dekat sini. Saya baca je komen-komen ni. Kenapa MA 144 hari punya movement? Kalau kita buka daily, itu adalah 144 hari punya pergerakan. Ni lah, uptrend lah. Kalau CPO punya 144 hari, ni uptrend. Ni dah start downtrend, ni dia uptrend balik. So selama ni daripada 15 Julai 2020 sampai dah nak dekat 365 hari ni uptrend. Ni nak uptrend balik ni. Itu hari start pada 11 Jun sampai semalam 1 Julai dia downtrend. Dia duduk bawah. Okay, dapat? Okay, jom. Kita tengok, 172 orang giveaway. Tapi hanya dapat 100 je. Untuk kopi tu ada lagi, ada sini bawah ni. Sekejap, terpaksa buka pakai yang ni. Sebab dia terlampau banyak. Ingatkan untuk pakai ni boleh ni. Boleh. Okey, start pada 2 Julai tu ambil ni. Okey, start pada semalam lah kan, untuk belas semalam. Ya. Okey. Sekejap sabar. Okey, sini. Di sini. Tu dia kopi. Tak ada instant dia. Ni lambat tinggal dia. Sebab siapa yang ada je. Banyak lah ini kita you boleh buka dalam view tengok. Sebab kalau malam ni pun dah nak kat pukul 11. Kat off time tu pukul 11. Okay, malam ni giveaway insya-Allah
Tok bagi 5 hadiah. Okey, 5 okey. Okey, 5 Okey, 5. 2 Tok bagi e-book. Yang 2 yang tak awal ni yang dapat ada ni Tok bagi e-book, 2 orang ni. Lagi 3 Tok bagi hadiah. Yang last Tok bagi kursi gaming. Okey, kursi gaming okey? Alright, Tok bagi kursi gaming. Yang pemenang terakhir. Yang mana 2 awal nanti kita pick ni, itu adalah Tok bagi e-book 2 orang yang menang awal ni. 2 orang yang selepas tu Tok bagi. Ada nak tanya apa-apa soalan? Macam mana nak guna EMA? Macam tadi kan? Atas EMA, uptrend. Bawah EMA, downtrend. Nak tengok trend tuan? Kita nak buat sebagai kita punya trend filtering saja. Okey, Marif. Ni baru ni lah, baru nak promote lah ni. Tok coaching tu. Dah tanya, Tok jawab lah. Okey, Tok ambil sikit je. Tok tak nak menjual sangat. Benda ni, siapa yang nak datang, boleh datang. So maksudnya, kalau you mampu untuk belajar dengan Tok, datang. Anda kata, sangat-sangat dia alu-alukan. Kalau tak nak, rasa mahal, Tok tak marah pun, tak kisah. So maksudnya Tok ada satu kelas yang mana memang Tok, kalau rasa you nak belajar dengan Tok, nak mendalami ilmu teknikal ni, kita ada series of class. Tanyalah klien-klien Tok buat recharge lah, you ajar forecast lah, macam-macam lah. Banyak ilmu-ilmu yang ada. You boleh attend kelas Tok. Okay, ni dia punya detail dia. Tok akan cerita benda ni. Learn trading punya reality, macam mana nak follow trend, macam mana nak tahu dia berubah arah, macam mana nak masuk pakai AKM 1, AKM 2. Dan malam ni ya tuan-tuan, lepas ni Tok akan ajar pada yang klien ada AKM 6 InsyaAllah AKM 6 nanti Tok kena test dulu. Tok akan buat untuk you all AKM 6. Bukan yang untuk AKM lah, bukan you all lah. You all kalau jadi klien Tok, okay lah, Tok akan ajar. Kalau yang ni, kita akan buat kelas. Lupa nak bagi tahu tadi. Sebab benda tu kita dah test run. Okay, dan kita nak discover dalam CPO, kita nak buat 100 ke 500 satu hari insyaAllah. Kita cuba. Lepas tu after class, tu akan bagi group support, Elite Circle. Dalam ni lah kita nak bincang ke apa ke, you tak faham, you boleh tanya. So, kita tu akan support untuk CPO market saja. So, ada AKM 6 lepas ni untuk klien tu. So, siapa nak jadi klien tu yang berminat, tak paksa. Tu tak kisah, you nak jadi tak nak jadi, ikut you all. Kalau you nak belajar free dengan Tok pun boleh. Tok ajarlah, tapi you kena ikut lah. Follow lah kelas-kelas Tok ni. Tapi kalau yang ajar dengan Tok akan ajar apa yang Tok pakai, tu je. Yang Tok tak pakai, Tok tak ajar. Boleh tanyalah yang lain, apa yang Tok tunjuk, itulah Tok pakai. Okay, so untuk kelas ni, mudah bicara Okay, untuk yang minggu ni, siapa yang nak ajar, ada 2 hari, Sabtu Ahad ni. Okay, ni promo untuk minggu ni saja. Sama 2 orang. Ya. Kalau selepas pada minggu ni, kita up sikit. 2 orang. Anda kata untuk yang ke depan-ke depan ni. Ke depan-ke depan ni maksudnya, yang mana datang malam ni nak belajar untuk, bukan untuk minggu ni. Mana minggu ni dah ada 2 slot. Dia boleh pilih nak Sabtu ke Ahad. Ini je harga dia, 1,500 minggu ni. Untuk mention minggu ni nanti you all pening. Sabtu Ahad. Yang mana dapat itu hari tu, yang dapat 1,000 je tu, untunglah. Minggu depan, yang ke depan-ke depan ni 1,700. Yang datang malam ni je. Yang tak datang malam ni, untuk cas biasa. Satu kepala 1,799. Tapi yang datang malam ni dia. Boleh cari kawan, 2 orang. Bahagi Tuan Afiq. Bahagi. Mana kata 1,200, 700 bahagi 2. 1,500 bagi 2. Mana kata kalau datang berdua, seorang bayar 700 setengah. 1,500 ni full cost ke apa? Full cost. Boleh tanya klien-klien Tok, Syarul bagi tahu. Tok memang dah tak ada kelas lain ni je. Kalau kelas-kelas free tu, Tok bagi free je.
Naik kelas, sekali bayar je. Berapa kelas ni kat depan ni ada harga ni? Tak ada next kelas dah. Ada pun untuk minta komitmen je. Komitmen apa? You kena, yelah, kena trade lah. Kalau tak trade buat apa kan? From to Z, insyaAllah. Kita ada banyak lagi siri-siri. Okay, dah tak nak lebih-lebih. You nak harga ni, kontak Tok malam ni untuk kelas esok pagi? Members lifetime. Okay? Tak nak cerita. You nak datang, you mesej Tok lepas ni untuk dapat harga 1,500 untuk minggu ni. Yang minggu-minggu lain 1,700. Tok buka macam tu je. Sebab memang nak lock 1,500 ni je. Yang lain-lain lambat tinggal. Tu je. So random picker nak bagi hadiah ni. Sebab bagi hadiah, Tok nak bagi hadiah yang betul-betul menarik.